Saya ingatlah dulu kan. Bas mini ni kalau nak untung, kalau duduk nak untung, dia naik bas depan, dia naik waktu dia pusing dalam KL. Jadi kita naik dekat kita tengok dah ni 4 lebih ni dah dah keluar DJ Kamame kan. Kita naik daripada Coket. Jadi bas ni jam. Dia naik daripada Coket, jalan one way lagi. Jalan Coket dia pergi Pertama kan. Dia pusing dekat Pertama tu, dia pergi ambil orang kat Kota Raya. Kota Raya dia pusing balik, dia ambil Bangkok Bank, dia pusing balik sampai ke Coket. Barulah dia buat perjalanan. Pergi ke Selayang, ikutlah nombor bas. Kita akan naik bas apa sampai ke Coket, turun balik. Dan cukup 45 minit kita dengar tak kurang daripada 10 lagu rock yang dipilih. Di mana kita naik bas mini hanya kerana kita tahu pukul 4 dan pukul 6 walaupun jam berebut dengan orang ramai, tapi itulah time kita boleh menikmati muzik rock yang diputarkan dari radio, daripada DJ yang ada selection lagu yang banyak. Sebab kita waktu tu tak mampu ada cassette player. Kalau ada cassette player, tak mampu pula kita beli cassette. Jadi cara untuk menikmati hidup sesuai dengan kita sedar diri kita miskin dan diri kita tak mampu, bayar 60 sen dekat bas mini. Dan 10 lagu kita dapat. Di tengah-tengah konduktor kacak macam Abang Yusuf Aslam. Kerana Abang Yusuf Aslam, Datuk Yusuf Aslam juga adalah asal konduktor bas mini. Di tengah-tengah bas mini, perkataan yang dia ada hanya itulah, masuk. Dah penuh pun masuk lagi. Tapi kita tak peduli kerana wujud kesedaran yang sangat kental kepada anak-anak muda yang datang memugar Kuala Lumpur pada era industri baru mula, sebab Tuan Mahathir menjadikan Malaysia negara industri pada tahun 82. Kerana sebelum tu kita adalah negara tani. Bila dasar pandang ke timur, baru kita menjadi negara industri. Dan industri itu masih muda dan sangat mentah, sangat raw. Dan kemudian kerana kita tak ada radio dan kita tak mampu memiliki radio pun, tak mampu, apatah lagi cassette player. Kalau siapa yang ada cassette player tu kaya tuan-tuan, dia kena beli rumah saya di jalan 39B tu pakai mangga. Jadi payahlah kan pasal pakai mangga, sebab ada 3 shift orang bekerja ni. Shift pertama yang mana geng kerja ikan dengan tokek ikan, mereka keluar 2 pagi sebab orang kerja tokek ikan ni dia lagi berat kerja dan dia lagi awal, dia kena keluarkan ikan di pasar borong lama. Lepas tu keluar shift saya, shift yang menjadi tukang tolak. Kemudian shift buah ni dia lambat sikit, buah-buahan ni biasa 5 pagi baru start. Jadi kita ada mangga untuk membolehkan. Kenapa? Kerana kita beli cassette player. Kerana Mak Black ni beli cassette player. Bila dia beli cassette player, dia dianggap barang yang berharga di Kuala Lumpur. Mak dia ni tuan punya syarikat rempah di Kedah. Kesianlah tengok anak dia ni. Bapak dia bekas SUK. Anak dia ni jadi tak tentu hala rock kan. Jadi bila terdesak, mak dia bagi duit, dia dapat beli 1 cassette player. Kita beli di sebuah kedai depan Pertama Komplek. Apa nama kedai tu? Satu kedai yang jual barang elektronik tu. Apa nama kedai tu buka sampai sekarang? Sebelah kedai mi rebus tu. Sing apa? Popular itulah. Saya rasa dah tutup ke tidak? Itu paling lama. Jadi kita beli. Jadi mak ni, bila mak dia datang menitik air mata tengok anak seorang bekas SUK negeri Kedah mengejar impian menjadi pemuzik rock, terpaksa kerja dekat pasar borong. Jadi mak ni pujuk-pujuk mak dia beli. Sejak beli tu kita mengalami masalah, di mana ada harta yang bernilai dalam rumah kita, iaitu cassette player. Bila jadi cassette player, kunci mula adalah mangga, kerana pencuri akan masuk. Kerana cassette player tu dianggap sebagai harta dan aset yang bernilai bagi tahun 1985. Menjadikan masalah dia bila orang pukul 8 balik ni, orang yang mana ikan, dia pukul 8, 9, 10 dia dah balik kan. Dia kena buka dulu kunci. Lepas tu kalau dia terlupa bawa kunci, jadi kunci ni payah. Sebab dia ada 3 kunci untuk 3 shift. Sedangkan satu shift ni rumah tu 15 orang. Ada 3 orang, 4 orang kerja dengan tokek ikan semua. Saya cerita ni tuan-tuan adalah untuk membina memory macam mana bukan saja sistem pendidikan yang berubah, sistem kehidupan juga berubah. Jadi oleh kerana pada zaman tu saya kata kita biasa tu, sampai sekarang kita selesa. Saya kata sekarang Bangladesh tak ambil tempat makan di Jalan Masjid India. Bangladesh tak ambil, tapi orang kita dah tak nak pergi sebab mereka menganggap itu bukan standard mereka. Bila datang satu lifestyle yang dibangunkan pada tahun 2000-an dan lebih teruk lah pada tahun-tahun ekonomi Malaysia menjadi okey, anak-anak kita mula merasakan standard mereka adalah kafe. Sedangkan kita lalu zaman warung dan restoran. Siapa yang tua macam saya dalam ni akan ingat, kita dulu makan dulu warung. Warung pun ada standard, dipanggil warung catok atau warung ada kelas. Okey, warung catok ni berarti warung yang dibina di tepi jalan dengan menggunakan kain tarfan. Kalau warung yang okey sikit, warung lah dalam bentuk bangunan di pinggir kaki lima. Tapi oleh kerana sekarang
orang Melayu malu untuk dilihat berada dalam kelas hidup yang dianggap kelas tu sama dengan Rohingya dan kelas tu sama dengan pendatang. Kerana kelas kehidupan tu hanyalah untuk orang-orang Bangladesh, kelas kehidupan tu hanyalah untuk pekerja asing yang datang mencari rezeki negara kita. Kerana kerja-kerja yang ada ni dah tak dibuat oleh orang tempatan. Maka oleh kerana tak ada anak yang melihat daya saing bapa dia begitu, dan tiada seorang yang dapat melihat dengan mata kepala dia satu generasi yang sedang berjuang dan bertarung hidup ketika Kuala Lumpur belum lagi menjadi kota industri, belum lagi menjadi kota teknologi, belum lagi menjadi kota sains. Jadi kita hidup sebagai sebuah kota membangun di mana kederat dan buruh kasar sedang membangunkan Kuala Lumpur. Saya fikir kata banyaklah naratif ataupun cerita yang kalau kita kisahkan, anak kita akan anggap macam kita kisahkan kisah 100 tahun sudah, 200 tahun sudah. Yang menjadikan saya kata pada Noor lebih sukar kita nak berkongsi pada generasi sekarang bahawa kesulitan yang mereka alami adalah menguruskan kemajuan negara. Kesulitan yang generasi sekarang ni sedang alami adalah menguruskan nikmat negara membangun. Sedangkan saya kata kesulitan yang ada dulu adalah menguruskan di mana pekerjaan itu tiada. Pekerjaan itu tiada. Tanya Lan Pek-Pek. Lan Pek-Pek datang Kuala Lumpur ni kerana dia pandai main basikal BMX dan dia kerana ada bakat lawak. Jadi kawan-kawan dia satu batch rendah sikit pada umur. Maka kawan-kawan dia kata, kau datang Kuala Lumpur, bakat kau akan lebih dihargai oleh Kuala Lumpur. Dia Lan Pek-Pek datang, dia tukang basuh pinggan, memulakan kerjaya dia. Jadi ramai orang datang ke Kuala Lumpur dengan tidak memikirkan bahawa Kuala Lumpur menjanjikan satu nasib yang baik ataupun menjanjikan satu kehidupan yang sangat luar biasa. Apa yang ada adalah semua orang kata, sebab tu masa tu istilah dia senang, bintang kau cerah, nasib kau baik. Semua orang anggap guna perkataan bintang cerah tu memang dah ditakdirkan lah kau datang Kuala Lumpur ni macam lagu Bad Company, Shooting Star kan. Johnny was schoolboy when he heard the first Beatles song. Johnny told his mama, I want to be big star someday. Lepas tu Johnny pun datanglah ke London dan kemudian menjadi bintang. Lagu pertama Johnny dirakamkan dan lagu itu dinyanyikan semua orang. Seperti kita dengar lagu Bad Company tu lah. Sebab tu saya bila dengar, saya bila pergi mana-mana pun lah, kedai gunting rambut, kedai apa pun, yang ada anak muda kan, saya suruh dia orang dengar. Saya kata inilah lagu yang memberi aspirasi kepada semua orang muda tahun 70-an dan 80-an untuk merantau. Kerana semua orang mengharap nasib mereka seperti Johnny dalam lagu Bad Company. Di mana Johnny tak pandai sekolah, Johnny tercicir, tapi Johnny tahu muzik. Jadi Johnny bagi tahu mak dia nak jadi seperti Beatles. Kerana pada tahun sebelum Bad Company ditubuhkan, Beatles adalah muzik legend yang menguasai pasaran Amerika walaupun mereka adalah UK based band. Jadi saya share dengan tuan-tuan untuk menggambarkan bahawa setiap kali seorang itu sampai ke satu tempat di mana mereka menikmati kesenangan, maka mereka menghargai kerana mereka pernah melihat satu era di mana orang Melayu hidup dalam keadaan penuh dengan kesukaran. Cuma bila sampai ke sekarang ni, kita punya perbincangan bukanlah lagi tentang survival 80-an di mana kita datang ke Kuala Lumpur. Dia panggil pekerjaan glamour dia tu cuci rekod lah. Maksudnya tuan-tuan adalah kerja pencuci pinggan. Dipanggil basic datang Kuala Lumpur sebelum kita boleh menjadi seorang pekerja warung yang berjaya. Kita mula kerjaya kita sebagai pencuci pinggan. Kalau kita bekerja di Pasar Borong ni dipanggil sebagai awak tolak. Awak tu dipinjam daripada istilah nelayan, iaitu orang yang menjadi pesuruh kerja-kerja biasa. Awak. Kan? Kemudian tolak. Kita tolak dengan tu. Oleh kerana naratif tu berbeza, ibu bapa saya kata dekat Noor, kita dah naik dalam satu kelas kehidupan yang tak mungkinlah kita wariskan kehidupan demikian pada anak kita. Dengan memberitahu kepada anak kita, usia muda tidak saja diisi dengan ilmu yang mereka pelajari, tapi diisi juga dengan pengalaman untuk melawan daya saing hidup. Tapi saya kata anak-anak kita ada ilmu, tapi daya saing tu sukar. Sebab ilmu tak boleh bagi mereka kecekalan. Belajar universiti ni tak bagi kita kecekalan. Dia bagi kita pengetahuan. Tapi pengetahuan tak seimbang untuk kita masuk dalam dunia yang mencabar ni. Kalau jiwa tak cekal. Saya kata sebahagian besar daripada yang gagal menyertai cabaran dalam kehidupan pekerjaan kerana masalah adalah kecekalan hati. Maka banyak orang berdebat bahawa tentang ilmu, tentang pengetahuan dia, tentang kelulusan dia, tentang bidang yang dia mahir, tentang kerja yang dia buat. Semua orang berdebat tentang apa yang mereka boleh tunjukkan dalam pembuktian kepandaian. Tapi semua orang tak tahu tentang personality. Dan personality ni adalah milik mereka yang cekal. Dia bukan milik mereka yang cerdik, bukan milik mereka yang berpengajian tinggi, dan bukan saja milik mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Personality adalah memiliki daya cekal.
supaya orang-orang ini boleh mengharung kehidupan dan membawa ilmu mereka sampai ke satu tingkat yang lebih tinggi dalam kerjaya. Itu saya start intro saya. Sedikit cerita, saya rasa ramai lah dalam ni yang dah tua. Tak tahulah kalau yang muda rasa pernah bau, tak pernah dengar dan tak pernah membayangkan Kuala Lumpur dalam rupa yang sedemikian rupa. Tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya datang Kuala Lumpur tiada istilah orang asing. Saya tak ada pernah nampak kata orang Bangladesh. Saya cuma tahu orang Minang je. Dan saya cuma tahu orang Jawa. Kerana orang-orang Minang telah pun banyak ada di Kuala Lumpur dan mereka berniaga. Sektor perniagaan biasanya spesifik. Sektor perniagaan orang Minang ni spesifik. Mereka tokek songkok, mereka tokek kedai emas, mereka ada kedai-kedai runcit kecil, mereka adalah pengedar jamu-jamu. Dan orang-orang Jawa yang masuk sebagai pekerja kebun-kebun kopi di pedalaman Selangor. Kebun-kebun kopi, ada banyak dulu kebun kopi di pedalaman Selangor. Jadi lama-kelamaan mereka datang dan mula bekerja secara buruh di Kuala Lumpur. Ini yang saya share dengan tuan-tuan lah. Kalau ada soalan, tuan-tuan tanya je lah. Saya start dengan intro tu untuk bagi sedikit memory dengan mengatakan bahawa komplikasi yang paling besar bagi generasi yang berusia 30-an ataupun 30-an ke bawah adalah tiada naratif untuk mereka mendapat gambaran bagaimana survival, terutama mereka yang dipanggil city boy lah, urban boy yang lahir di Kuala Lumpur dan nampak dah Kuala Lumpur ni megah. Dan ketika mereka berusia 7-8 tahun pun mereka dah tahu tentang McDonald, mereka tahu tentang KFC, mereka tahu tentang style, mereka tahu tentang semua benda. Tapi mereka tak pernah melihat bahawa survival orang-orang Melayu pada 70-an dan 80-an pada era dipanggil transisi, di mana orang Melayu daripada masyarakat tani berhijrah perlahan-lahan tapi tak ada pekerjaan. Bila dunia pertanian tak lagi mampu menampung begitu ramai jumlah orang, maka tahun 82 Dr. Mahathir melancarkan negara ini sebagai negara industri untuk mengisi kadar pengangguran yang sangat tinggi di mana sektor pertanian tak mampu menampung. Dan pada waktu itu tuan-tuan kena ingat, hasil-hasil komoditi tidak mencapai harga yang mahal seperti sekarang. Maka dengan dasar pandang ke timur, Jepun membawa masuk industri semikonduktor ke negara kita. Ada persoalan tak, no?